dengan isu ini sebenarnya apa yang klien nak. Nasi awak terlalu sangat sedih disebabkan oleh ibu yang meninggal ini terlalu banyak maknanya kepada ni. Jadi awak terlalu pentingkan tentang masa hadapan yang menyebabkan awak rasa bimbang dan takut untuk meneruskan kehidupan ini. Jadi dengan keadaan itu akan menyebabkan rasa bimbang, rasa rasa sedih ini akan terus berterus. Adakah itu yang Nasir nak, ya? Apa sebenarnya yang awak nak, ya, Nasir? Jadi sama-sama kita merangka matlamat itu di situ. Setelah kita mensintesis kan isu yang kita dengar tadi, dan daripada situlah kita akan merangka matlamat. So matlamat itu yang perlu kita capai dengan cara apa? Dengan cara kita mengurangkan. Dia boleh meneruskan kehidupan, boleh meneruskan aktiviti, boleh meneruskan hubungan dengan cara-cara tertentu. Tetapi dalam masa yang sama perlu mengurangkan tahap kehibaan itu. Dengan cara apa? Dengan mekanisme tertentu. Jadi kalau berdasarkan kepada dasarkan kepada saya berundur kepada tahun 1995, George and Kristen Lee. Jadi sebenarnya George and Kristen Lee ini bila berdasarkan kepada kajian-kajian ini kan menunjukkan bahawa dia merumuskan ada 5 matlamat utama dalam kaunseling sebagai panduan kaunseling. Iaitu yang pertama memudah atau menggerakkan perubahan. Setelah individu mengalami grief itu, sudah tentu sukar dia nak menggerakkan untuk mengatasi perubahan. So sukar dia nak menggerakkan, dia kena berubah tingkah laku. Daripada selepas kematian dia duduk saja di rumah, tak nak keluar, dia melayan rasa grief itu. Dia memang sukar untuk bergerak daripada dalam rumah ke luar. Tapi kalau dia terus saja dia mengasingkan diri, dia tidak cepat untuk sembuh. Jadi galakkan itu untuk perubahan tingkah laku. Kan? Baik. Kemudian yang kedua, mengikut George and Kristen ini, meningkatkan kemahiran untuk menghadapi perubahan, changing, seperti mana yang saya katakan tadi. Bila berlaku kematian sudah tentu berlaku perubahan. Dan setiap perubahan itu perlu dihadapi perubahan itu. Dan, jadi dulu ada arwah, sekarang tak ada. So bagaimana nak menghadapi perubahan? Itu kita kena bincangkan, kan? Kemudian meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan. Sebab dalam keadaan-keadaan seperti mana yang saya katakan tadi, dalam keadaan-keadaan tertentu, bila perubahan berlaku, sudah tentu kita akan membuat keputusan yang baharu. Klien perlu membuat keputusan yang baru. Jadi ini sebenarnya antara tanggungjawab, kan? Dan membaiki hubungan dengan individu lain. So networking dengan individu dengan Ipatuai dan sebagainya. Untuk mendapatkan bantuan untuk berfungsi, akses maklumat dan sebagainya. Dan juga memperkembangkan potensi klien yang menghadapi kehilangan itu. Sebab dulu memang dia bersama dengan contohnya dia bersama dengan suami. Tapi sekarang tak ada. So dia kena develop potensi, mandu potensi untuk berkomunikasi dengan orang lain, kan? Untuk bersama, untuk membesarkan anak dia. Dia terpaksa menampung sebahagian kehidupan yang telah ditinggalkan, fungsi-fungsi yang telah ditinggalkan oleh arwah ini. Kan? Jadi ini di antara cadangan oleh George dan Kristen. Sebenarnya dah ada tahun 1955. Sebab sebahagian besar daripada isu manusia ini sebenarnya berkisar kepada lima perkara yang menyebabkan individu itu tak boleh develop, kan? Okey. Baik. Dan seterusnya bila 4 ni adalah working stage. Jadi
bekerja melalui kesakitan kehibaan, menjalankan melalui kehibaan ataupun melalui grief ini, dia sangat menyakitkan hati, kan? Okey, baik. Jadi bantu klien untuk dia menghadapi kesakitan. Dia menceritakan, dia berani untuk berhadapan dengan keadaan yang menyakitkan. Tetapi dalam konteks ini kan, untuk dia melalui kesakitan disebabkan oleh grief ini, bezakan dengan simptom-simptom traumatic stress reaction. Kadang-kadang ya, dia sakit disebabkan oleh event yang berlaku. So, simptom yang ada adalah traumatic stress reaction. Simptom trauma. So bila simptom trauma, dia tak boleh nak bercakap tentang, berkongsi tentang kesedihan sebab dia sudah terlekat. Bila dia dah terikat dengan simptom trauma tu, dia menjadi, contohnya dia menjadi terlalu anxiety dan terlalu bimbang, terlalu takut bila berhadapan dengan eventnya. Jadi sudah tentu dia akan tertutup. Itu yang perlulah kita tengok betul-betul kan, supaya klien tidak dibelenggu dengan simptom-simptom traumatic stress reaction, kan? Okay, jadi kalau dia terbelenggu dengan traumatic stress reaction, dia akan menyebabkan dia akan terhalang daripada dia melalui kesakitan kehibaan itu. Okay. Baik, jadi tidak mengapa kan, kita balik kepada ni, tak mengapa kalau katakanlah klien nak meluahkan rasa marah dia, rasa sakit dia luahkan. So pada waktu itulah sebenarnya kita boleh buat empty chair kan, kita boleh buat role play kan. Katakanlah ada sesuatu yang dia nak teriakkan disebabkan dia rasa sedih, dia nak berteriakkan, dia nak teriak. Kenal pasti apa word perkataan yang dia nak luahkan. Yang dia teriak, dia meluahkan perkataan itu yang tersekat selama ini, dia luahkan sekuat-kuatnya, berteriak ke langit. Ataupun dia nak menangis, dia menangis pada waktu ini. Dia menangisi semua rasa hiba itu tadi. So stage ini ada stage yang working stage. Supaya dia dapat ekspreskan dia punya grief itu dengan cara yang betul. Ataupun dia nak ketawa, apa boleh. Cari saat-saat kebahagiaan dia ketawa, dia seronok, dia merasai semua. Sebab benda tu dia tak lepaskan pada orang lain. Dia tak rasai kebahagiaan itu. Dia tak lepaskan, dia teringat kebahagiaan dia nak ketawa ke ataupun apa ikut. Di hadapan kita. Supaya dia dapat release. Dia dapat release daripada grief itu. Ya. Okey. Jadi ini 4.1 bekerja. Kemudian yang kedua, mungkin ada cara-cara tertentu untuk kita galakkan klien itu untuk release grief itu dengan cara yang nyata ataupun kreatif. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan sini dah ada cara-cara tertentu untuk galakkan klien itu. Contohnya dengan catatan jurnal peribadi, dan catatan jurnal itu mencatatkan semua kesakitan kesihatan itu di dalam jurnal peribadi. Ada individu dia membuat jurnal peribadi secara kata-kata. Ada setengah individu dia lakarkan dalam bentuk lukisan, painting kan, melukis, ekspreskan perasaan-perasaan grief itu dengan painting, dengan tulisan. Jadi ikut dia. Jadi itu salah satu cara dia menyalurkan grief itu. Ataupun dia secara lebih kreatif lagi, tengok hobi dia apa kan. Jadi berdasarkan dengan hobi itu dia boleh releasekan dia punya grieving ataupun grief itu tadi dengan cara yang lebih baik. Okay.
Jadi berbagai-bagai cara sebenarnya untuk kita galakkan, bukan kita cadangkan tetapi kita galakkan. Ini working stage.